dan selamat sejahtera. Cikgu akan tunjukkan dua kaedah menyelesaikan persamaan linear dalam tiga pemboleh ubah menggunakan kaedah penghapusan dan kaedah penggantian. Cikgu akan selesaikan soalan daripada buku teks latih diri 3.2. Cikgu pilih dua soalan. Okey, untuk soalan ini cikgu akan gunakan kaedah penghapusan. Okey, langkah yang pertama adalah kita namakan ketiga-tiga persamaan ini. Persamaan 1, persamaan 2 dan persamaan 3. Kita pilih mana-mana dua persamaan. Cikgu akan pilih persamaan 1 dan persamaan 2. Ini persamaan 1 dan persamaan 2. Sekarang persamaan ini mempunyai 3 pemboleh ubah. Kita akan turunkan dia kepada 2 pemboleh ubah sahaja. Jadi kita perlu hapuskan salah satu pemboleh ubah. Dalam kes ini kita lihat pemboleh ubah yang mudah untuk dihapuskan adalah pemboleh ubah Y. Sebab apa? Sebab dia punya pekalinya mempunyai nombor yang serupa, iaitu 1 adalah positif 5Y dan untuk persamaan 2 adalah negatif 5Y. Jadi dalam kes ini cikgu akan hapuskan pemboleh ubah Y. Bagaimana nak menghapuskan? Kita boleh gunakan dua operasi sahaja, iaitu sama ada tambah atau tolak. Kalau sekiranya macam kes ini, satu tandanya positif, satu lagi negatif, maka operasi yang kita gunakan adalah operasi tambah. Jadi kita akan tambahkan persamaan 1 dengan persamaan 2. Jadi 7x tambah 3x, kita dapat 10x. 5y tambah negatif 5y, kita dah tahu ianya akan terhapus, kosong, jadi tak perlu tulis. Seterusnya negatif 3z tambah dengan 2z, kita akan dapat tolak z sama dengan 16 tambah negatif 8, kita akan dapat 8. Jadi ini kita namakan sebagai persamaan yang keempat. Jadi kita nampak persamaan ini daripada 3 pemboleh ubah, dia dah jadi 2 pemboleh ubah sahaja. Sekarang kita pilih lagi 2 persamaan linear yang berbeza dari yang tadi untuk turunkan kepada 2 pemboleh ubah juga. Jadi dalam kes yang seterusnya, cikgu akan pilih persamaan 2 dengan persamaan 3. Jadi cikgu akan salin dekat sini. 3x tolak 5y tambah 2z sama dengan negatif 8, dan ini persamaan 2, dan persamaan seterusnya cikgu pilih 5x tambah 3y tolak 7z sama dengan 0. Jadi ini persamaan 3. Kalau yang pertama tadi kita telah hapuskan y, sekarang tak ada lagi dah y. Jadi yang ini pun kita mesti hapuskan y. Dan kita tahu tadi, kalau kita nak hapuskan, pekali bagi y mestilah pekali yang sama, nombor yang sama. Tapi sekarang nombornya berbeza. Satunya nombor negatif 5, satu lagi adalah 3. Jadi kita perlu jadikan dia sama. Bagaimana nak jadikan dia sama? Tak susah ya. Nak jadikan dia sama, kita ambil gandaan sepunya terkecil dia lah. Kita darab dengan 3, jadi negatif 15. Kita darab dengan 5, dia akan jadi 15. Jadi dia akan jadi sama. Jadi kita akan buat di kedua-duanya. Kat sini kita akan darab dengan 3. Yang ini kita akan darab dengan 5. Disebabkan sebutan ini kita darabkan dengan 3, maka tempat lain pun mesti didarab dengan 3 juga. Sebutan yang lain semua mesti darab dengan 3. Begitu juga persamaan 3. Kita dah darabkan dengan 5,
Jadi kita perlu darab dengan 5 di semua sebutan. Okay, jadi apa yang kita akan dapat? Kita akan tulis persamaan baru yang kita dapat. Okay, persamaan 2 akan jadi 9x tolak 15y tambah 6z sama dengan negatif 24. Okay, ini persamaan 2 yang baru. Dan persamaan 3 akan jadi 25x tambah 15y, ya, darab. Okay, tolak dengan 7 darab 5, 35z sama dengan 0 darab 5, 0. Ini adalah persamaan 3 yang baru. Okay. Jadi sekarang kita dah nampak yang pemboleh ubah y mempunyai nombor yang sama. Jadi kita boleh hapuskan dia. Okey, nak guna operasi apa? Kita lihat tanda dia. Satu tanda negatif, satu tanda positif. Jadi kita perlu operasi tambah. Okey, kita teruskan. 9 tambah dengan 25x, kita akan dapat 34x. Lepas tu 15, negatif 15y tambah 15y, kita dah tahu tadi, kita hapuskan, dapat kosong. Okey, tambah 6z tambah negatif 35z. 6z tambah negatif 35z, kita akan dapat negatif 29z sama dengan negatif 24 tambah kosong, kita akan dapat negatif 24. Okey. Ini kita bagi nama persamaan 5. Okay, nama ni tak kisah nah, tapi jangan bagi sama dengan nombor dekat atas sudah. Okey, jadi sekarang kita telah berjaya mendapatkan dua persamaan linear dengan dua pemboleh ubah. Kalau tadi 3 persamaan linear dengan 3 pemboleh ubah. Sekarang ni dah jadi dua persamaan linear dengan dua pemboleh ubah. Pemboleh ubah x dengan z sahaja. Pemboleh ubah y telah kita hapuskan. Sebab itu dinamakan kaedah penghapusan. Okey, jadi kita selesaikan kedua-dua persamaan ini menggunakan kaedah penghapusan juga. Jadi cikgu akan tuliskan kedua-duanya sekali lagi dekat sini, dekat-dekat supaya kita mudah nampak. Tolak z sama dengan 8. Ini persamaan 4 dan 34x tolak 29z sama dengan negatif 24. Ini persamaan linear 5. Okey. Jadi sekarang kita hapuskan lagi satu pemboleh ubah supaya tinggal satu pemboleh ubah sahaja. Supaya kita boleh dapat nilainya. Jadi kita nak hapuskan pemboleh ubah yang mana? Dalam kes ini kita nampak pilih yang lebih mudah lah ya. Okey. Kita nampak dekat sini negatif z sahaja. Dekat sini negatif 29z. Jadi kita perlu jadikan dia sama. Jadi cikgu akan jadikan dekat sini 29 juga. Jadi cikgu perlu darab 29. Okay, jadi bila darab 29 kat situ, tempat lain pun kena darab 29 juga. Ini pun darab 29 juga. Dia apa? Darab 29 kan. Jadi 290x tolak 29z sama dengan 232. Okey, 10x darab dengan 9 darab 29, negatif 1 darab 29, 8 darab 29. Itu nilai dia. Okey, jadi sekarang kita bolehlah teruskan. Ini persamaan 4 kita yang baru. Cikgu tak mau nama banyak-banyak, jadi cikgu gunakan nama yang sama. Sebab kita ubah dia sahaja. Okey, jadi sekarang kita nak hapuskan z. Okey, kita dah boleh hapuslah sebab nombor dia dah sama. Okey, kedua-duanya menggunakan
tanda yang sama, dua-dua negatif. Jadi kalau kedua-duanya tanda sama, negatif-negatif ataupun positif-positif, apa yang kita perlu buat untuk hapuskan adalah menggunakan operasi tolak. Jadi kita tolaklah. Siapa nak tolak siapa ni? Kita nampak lebih mudah kalau 4 tolak 5 lah. Jadi cikgu akan buat 4 tolak 5 lah sebab dia yang atas kecil. Okey. Maksudnya persamaan 4 tolak persamaan 5. Jadi 290 tolak 34. Okey, cikgu dapat 256. 256x. Okey, 29 negatif 29z tolak dengan negatif 29z, maka yang ini dah terhapus, sama dengan 232 tolak negatif 24. Kita akan dapat 256. Okey, nampak nombornya cantik ya. Jadi X sama dengan 256 bahagi dengan 256. Sebab 256X ni darab, bawa ke sebelah kanan dia jadi bahagi. Jadi kita akan dapat X sama dengan 1. Okey, kita dah dapat X sama dengan 1. Sekarang kita boleh cari Z. Kat mana kita nak gantikan X sama dengan 1 ni? Kita nampak dekat sini Z. Kita boleh juga dekat sini ya, tapi ini nombor besar, baik ambil yang kecil lah. Okey, jadi kita gantikan X dengan 1, X yang ini. Okey, dalam sama 4. Jadi kita ganti X sama dengan 1 dalam persamaan 4. Okey, jadi dekat sini kita akan gantikan dengan 1 ni. Okey, jadi kita boleh tulis 10 darab 1 tolak Z sama dengan 8. Okey, tadi 2 boleh ubah, sekarang dah jadi 1 boleh ubah sahaja. Jadi kita bolehlah selesaikan. Okey, Z ni cikgu bawa ke sebelah kanan sebab dia negatif tu, dan 8 cikgu bawa sebelah kiri. Jadi 10 tolak 8 jadi 2. Okey, jadi kita dapat Z sama dengan 2. Sekarang kita dah ada X, kita dah dapat juga Z. Kita nak cari satu lagi, iaitu Y. Okey, jadi kita gantikan X sama dengan 1 dan Z sama dengan 2 dalam, kita pilih mana-mana satu persamaan lah. Persamaan 1 ke, persamaan 2 ke, persamaan 3 ke, suka hati yang mana pun boleh. Okey, cikgu akan gunakan persamaan 3. Okey, jadi cikgu gantikan dalam persamaan 3. Jadi cikgu nampak dekat sini X ini cikgu akan gantikan dengan 1 dan Z cikgu akan gantikan dengan 2. Jadi cikgu tulis 5 darab 1 tambah 3Y tolak 7 Z cikgu ganti dengan 2 dan dia tulis sama dengan 0. Okey, jadi kita bolehlah selesaikan. Kat sini kita ada 3Y sama dengan, okey, nombor semua bawa sebelah kanan. 7 darab 2 14, negatif 14 bawa sebelah kanan jadi 14. 5 darab 1 5 bawa sebelah kanan jadi tolak 5. Jadi kita ada 3Y sama dengan 9. Jadi Y sama dengan 9 bahagi 3. 9 bahagi 3 kita dapat 3. Jadi sekarang kita dah berjaya selesaikan soalan ini, di mana kita ada nilai X sama dengan 1, Y sama dengan Z sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Okay, inilah kaedah penghapusan. Kita lihat kenapa dipanggil kaedah penghapusan. Daripada 3 persamaan linear, 3 pun boleh ubah, dijadikan 2 pun boleh ubah sahaja. Okey, daripada 2 pun boleh ubah, dijadikan 1 pun boleh ubah sahaja. Dihapuskan salah satu pun boleh ubah. Okey,
1. Jadi kita dapat nilai. Okey. Saja. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan pula kaedah penggantian. Okey, ini soalan untuk kaedah penggantian. Okey. Sama juga macam tadi, kita bagi nama untuk setiap persamaan ini. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Cikgu lupa nak beritahu tadi, bila kita nak namakan ni, tolong jangan tulis macam ni ya. Jangan tulis macam ni je. Ini akan kita keliru dengan nombor. Bukannya dengan nama persamaan. Pastikan tulis dalam bulatan macam tu. Okey. Okey. Jadi untuk kaedah penggantian, kita perlu jadikan salah satu pemboleh ubah sebagai perkara rumus. Okey, kita nak pilih yang mana? Okey, dan pemilihan bagaimana yang mudah. Jadi untuk memilih, kita lihat pemboleh ubah yang mempunyai perkali 1. Okey. Dalam kes ini persamaan 1 semuanya perkali bukan 1, 2, 3, 2Z. Jadi jangan pilih 1 lah. Kita tengok persamaan 2, dekat sini ada 1 perkalinya 1. Jadi kita boleh pilih X. Atau kita boleh juga pilih persamaan 3. Persamaan 3 kita boleh pilih X atau kita boleh pilih Y sebab perkalinya 1. Okey, itu lebih mudah lah. Kalau sekiranya tidak ada, kita tidak ada pilihan, kita terpaksalah juga pilih juga. Sebab apa kita nak elakkan, sebab apa kita nak pilih persamaan yang mempunyai, kita nak pilih pemboleh ubah yang mempunyai perkali 1 sebab kita tak libatkan nombor pecahan. Kita tak melibatkan pecahan. Sebab kita tahu kalau melibatkan pecahan ni kita akan rasa sukar sikit lah. Okey, jadi mari kita tengok. Cikgu pilih dari 2 lah. Cikgu akan pilih X nah. Jadi cikgu akan pilih dari 2. Okey, dari 2. Maksudnya dari persamaan 2. Cikgu akan jadikan X sebagai perkara rumus. Jadi X akan duduk seorang-seorang. Yang lain-lain cikgu akan bawa ke sebelah kanan. Okey, 12 dah memang duduk di sebelah kanan. Kita tulislah 12. 4Y bawa sebelah kanan jadi tolak 4Y. Tolak 2Z bawa sebelah kanan jadi tambah 2Z. Okey, ini kita bagi nama sebagai persamaan 4. Okey, kita tahu namanya, kaedah ni adalah kaedah penggantian. Jadi kalau kaedah penggantian dah tentulah kita nak gantikan dia. Okey, kita nak gantikan dia ke mana? Okey, tengok nah. Kita ganti 4 dalam 1. Kenapa kita pilih 1? Sebab kita tadi pilih 2. Jangan ganti 4 ke dalam 2. Itu salah sebab dari persamaan 2 benda yang sama. Kita tak boleh gantikan ke tempat yang sama. Kita pilih ke dalam 2. Itu yang pertama. Okey. Kita juga perlu ganti 4. Ni juga saja sediakan. Ganti 4 dalam. Jangan pilih 2 sebab tadi dari 2. Jadi kita pilih dalam 3. Apa maksud nak kena ganti ni? Okey. Maksudnya kita nampak dekat sini adalah X. Okey, ni X. Okey. Jadi kita gantikan X ini dengan X yang telah kita namakan tadi. Okey. Dan untuk persamaan ini pun sama. Untuk 4 ganti ke dalam 3. Maksudnya kita gantikan X ini dengan nilai ini. Okey. Kita akan buat satu per satu. Okey, kita gantikan 4 dalam 1 dulu. Jadi kita tahu X ini kita akan gantikan dengan yang ni. Cikgu boleh nampak guna highlighter lah. Gantikan dengan ini dekat sini. Okey. Dia padam tu. Okey, gantikan X ni dengan okey. Jadi cikgu tulis kat bawah ni 2. Okey, X kita gantikan dengan 11 tolak 4Y tambah 2Z
Dan yang lain kita tulis balik. Tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Okey. Jadi kita perlu kembangkan dan ringkaskan persamaan baru yang kita bentuk ini. Dapat 24 tolak 8Y tambah 4Z. Okey. Kita ni 2 darab 12, 2 darab negatif 4, 2 darab 2. Okey. Yang lain kita salin je balik. Okey, masih belum ringkas lagi. Okey. Y dengan Y kita tambahkan negatif 8Y tambah 3Y, kita akan dapat negatif 5Y. 4Z tambah 2Z akan dapat 6Z. Nombor kita bawa ke sebelah kanan. Okey, kita bawa sebelah kanan. Jadi 16 tolak 24, kita akan dapat negatif 8. Okey, jadi kita ada persamaan baru. Kita bagi nama persamaan 5 yang mempunyai hanya 2 pemboleh ubah sahaja. Okey, dengan menggunakan kaedah penggantian. Kita buat benda yang sama, gantikan 4 ke dalam 3. Jadi kita perlu buat 4 ke dalam 3. Maksudnya X ini tadi, X ni kita gantikan dengan ini. Okey. Kita repeat proses yang sama lah untuk benda yang berbeza. Jadi kita ganti X itu dengan 12 tolak 4Y tambah 2Z. Okey, dan yang lain kita salin balik. Tambah Y, ni tambah Y tambah 4Z sama dengan 20, kita tulis je balik. Tambah 4Z sama dengan 20. Okey. Ajuk nak teruk sikit ni ya. Z ni tulis macam ni ya. Sebab kalau Z, sebab kalau kita tulis macam ni, dia sama dengan nombor 2. Jadi kita tulis macam ni untuk nak bagi dia berbeza sikit lah. Okay. Macam ni. Okay. Kita teruskan. Kita ringkaskan lah yang ni macam tadi jugalah. Okay. Negatif 4Y tambah Y, dia akan jadi negatif 3Y. 2Z tambah 4Z akan dapat 6Z. Sama dengan 20 tolak 12. 12 bawa ke sebelah sini. Jadi 20 tolak 12 akan dapat 8. Okey. Jadi kita ada persamaan baru yang punya 2 boleh ubah sahaja. Kita bagi nama dia persamaan 6. Okey, sekarang kita dah ada 2 persamaan linear dengan 2 pemboleh ubah. Kita selesaikan secara serentak. Ini kamu ada belajar di tingkatan 1. Jadi cikgu akan letak dia dekat bawah ni supaya bagi senang nampak sikit. Tak payah. Kita tak payahlah. Kita pilih je salah satu untuk jadikan perkara rumus. Okey. Buat penggantian macam ni lah. Tadi kita pilih X. Jadi perkara rumus. Jadi kat sini kita nak pilih siapa. Jadi kat sini nampaknya tak begitu menyebelahi kita sebab semuanya perkali tak ada yang satu. Okay, semuanya ada nombor. Jadi kita tak bolehlah pilih yang perkali satu. Jadi tapi kita kena pilih juga salah satu. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan pilih Z daripada persamaan 6 ni. Cikgu akan pilih Z sebagai nak jadikan perkara rumus. Okey, jadi apa buat? Z tinggal seorang-seorang. Jadi 8 tolak 3Y bawa sebelah kanan, jadi tambah 3Y. Dan 6 tadi kita bahagilah. Okay, 6. Okey, dan ini cikgu jadikan dia persamaan 7. Okey, kalau kita dah pilih persamaan 6 tadi, jadi kita ganti 7 dalam 5. Sebab kita pilih persamaan 6. Jangan ganti dalam 6 juga. Okey, kita ganti ke dalam 5. Kita ganti dekat mana? Okey, Z ini kita gantikan dengan ini. Okey. Jadi nilai ini
kita akan letak dekat sini Z tu. Okey. Jadi cikgu teruskan. Cikgu akan nampak negatif 5Y tambah 6Z. Cikgu akan ganti dengan 8 tambah 3Y per 6 tutup kurungan. Okey, sama dengan negatif 8 ni tulis mulalah. Okey. Jadi sekarang daripada dua pemboleh ubah, kita dah berjaya bentuk persamaan dengan satu pemboleh ubah sahaja. Jadi kita tinggal nak selesaikan sajalah untuk dapatkan jawapan. Okey, mari kita selesaikan. Kita tolak sikit nak. Okey. Jadi kita tulis sini negatif 5Y sama dengan 6 dengan 6 ni boleh potong. Okey. Jadi tak pasal dengan sama dengan ni. Sorry nah. Cikgu dah salah tu. Negatif 5Y tambah 6 dengan 6 boleh hapus. Jadi tinggal 8 tambah 3Y sama dengan negatif 8. Nampak mudah dah kan? Okey. Cikgu saja sebab ni dari negatif. Jadi negatif 5Y tambah 3Y akan jadi negatif 2Y. Jadi cikgu bawa sebelah kanan, dia akan jadi 2Y. Lepas tu 8. Cikgu akan negatif 8 ni cikgu akan bawa sebelah kiri. Negatif 8 bawa sebelah kiri akan jadi tambah 8. Jadi kita ada 2Y sama dengan 16. Jadi kita dapat Y sama dengan 16 bahagi 2. Kita dapat 8. Okey, kita dah ada nilai Y. Sekarang kita bolehlah cari nilai Z. Okey, kita gantikan Y sama dengan 8. Ganti Y sama dengan 8 dalam 7. 7 ni lah persamaan ni. Jadi kita gantikan Y ni dengan 8 untuk dapatkan nilai Z. Jadi sama dengan Z sama dengan 8 tambah 3 darab 8 bahagi 6. Kita tekan kalkulator. 8 tambah 3 darab 8 tekan sama dengan dan bahagi 6. Kita dapat 16 per 3. Cikgu ada salah negatif positif ke? Tak ada kan? Tak apalah. Kita dapat 16 per 3. Okey. Kita teruskan. Kita dah dapat X, kita dah dapat Y, kita dah dapat Z, kita nak cari X. Jadi, apa kita buat? Kita gantikan Y sama dengan 8 dan sasur je lah. Z sama dengan 16 per 3 dalam dalam mana? Okey, dalam inilah. Ni dekat sini. Okey. Y ni ganti dengan 8, Z ni ganti dengan 16 per 3. Okey, kita nampak dalam persamaan 4. Jadi dalam 4. Okey, jadi kita gantikan, kita dapatlah nilai X sama dengan 12 tolak 4 darab dengan 8 tambah 2 darab dengan 16 per 3. Okey. Jadi tinggal tekan kalkulator je dah lah. Okey. 12 tolak 4 darab 8 tambah 2 darab 16 per 3. Kita akan dapat negatif 28 per 3. Jadi nampaknya kita telah pun berjaya selesaikan persamaan ini. Sebab apa kita kata kita dah berjaya? Sebab ketiga-tiga pemboleh ubah tadi kita dah dapat nilai. Kita dah dapat
kita dah dapat nilai X sama dengan negatif 28/3. Kita dah ada Y sama dengan 8 dan kita dah ada mana Z? Cik tak jumpa saya ni. Z sama dengan 16/3. Inilah tunjukkan ni pun boleh lah. 16/3. Jadi kita dah berjaya menyelesaikan persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah yang diberi tadi. Okey. Jadi kaedah yang pertama tadi kaedah penghapusan. Dan kaedah yang kedua adalah kaedah penggantian. Okey, kalau dalam peperiksaan, kalau tidak diminta kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian, kamu bebas gunakan kaedah yang kamu rasakan mudah bagi kamu. Nak mix pun boleh. Tetapi sekiranya dalam soalan jelas, gunakan kaedah penghapusan untuk menyelesaikan persamaan linear serentak berikut. Jadi kamu tidak ada pilihan. Kamu guna kaedah penghapusan. Begitu juga kalau dalam soalan ada nyatakan gunakan kaedah penggantian untuk selesaikan persamaan berikut. Jadi kamu terpaksa gunakan kaedah penggantian. Jadi kalau tidak ada arahan, kita bebas nak pilih. Tapi kalau ada arahan, kita perlu ikut arahan. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Bye-bye.